بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وإلى أرواح مشايخنا ووالدينا والأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها شيء لله ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الفاتح الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ظاهرنا مزينا بالشريعة وباطننا محلى بالطريقة كي تشرق علينا أنوار الحقيقة والمعرفة واجعل معاني شجرة لا إله إلا الله محمد
وبجاه سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قسم في أزله معرفته على أرواح الأنام، والصلاة والسلام على نبيه الذي نشأ منه الوجود في البدء والختام. Baik. Jadi pertama sekali marilah kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnianya dan juga curahan rahmatnya hadapan kita hadir pada malam ini di dalam majlis ilmu. Jadi pada malam ini kita memulai kitab atau risalah baru setelah kita khatam kitab Nafa'isul Irfan min Hikami Ibn Raslan, maka kita gantikan ulang dengan kitab atau risalah Syarhul Hikam Al-Ilahiyyah, Syarah Hikam Ilahiyah, yakni syarah kata-kata hikmah yang diungkapkan oleh ulama, tapi kata-kata ini yang dibangsakan kepada ketuhanan. Apa maksud hikam ilahiyah? Dia panggil hikam yang dibangsakan kepada ketuhanan. Baik, maksudnya dua makna. Pertama ialah yang dimaksudkan dengan hikam ilahiyah, dia panggil hikmah ketuhanan. Maksudnya ialah ilmu-ilmu keyakinan yang membukakan bagi segala hakikat sesuatu. Itu maksud hikam. Dengan mana al-ulum al-yaqiniyah al-kashifah an haqa'iqil asya', iaitu maksudnya ilmu-ilmu yakin yang membukakan daripada segala hakikat semua perkara. Kita nampak hakikat semua perkara apabila kita mempelajari ilmu ini tanpa syak, tanpa ragu-ragu lagi di dalam hati. Itu maksud hikam ilahiyah. Adapun maksud hikam ilahiyah, iaitulah dipanggil kata-kata hikmah batin di dalam hati, terbit daripada hati yang dalam, yang datang daripada hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkataan ini mengajar dan juga mendorong kita, memimpin kita supaya kita mentauhidkan Allah, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud hikam ilahiyah. Untuk kita nak memahami, selagi kita kata kami tak pernah dengar hikam ilahiyah, yang duk dengar hikam ataiyah, hikam haddadiyah, hikam rawthiyah, hikam rifa'iyah, syadziliyah, dan banyak lagi lah. Ni baru dengar hikam ilahiyah,
dipanggil kata-kata hikmah ketuhanan. Baik. Jadi cuba kita tengok mula muqaddimah pada malam ini. Katanya Bismillahirrahmanirrahim. Maklum dan terjemahannya katanya Alhamdulillahilladzi qasama fi azalihi ma'rifatahu ala arwahil anam. Baik, kita tengok terjemahan dia, kemudian kita tengok huraiannya. Katanya bermula segala puji itu tertentu ia segala puji bagi Allah. Allah tu yang membagi ya Allah. Bagi itu bila bagi pada azalinya, pada masa sedia kala sebelum daripada ada makhluk ni lagi, Allah Ta'ala dah membagi dah akan ma'rifatnya, akan mengenalnya, mengenal Allah bagi itu atas segala roh sekalian manusia. Baik, apa nak cerita di sini tuan-tuan? Di sini nak bagi tahu pertama sekali ialah Tuan kita atau Tuan Risalah ini setelah dia mulai Risalah ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia mula pula kali yang kedua dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan katanya Alhamdulillah. Jadi dia memuji Allah Ta'ala ini kerana apa? Kerana Allah Ta'ala telah membagi-bahagikan di azalinum lagi tentang ma'rifatnya. Tentang boleh faham apa maksud Allah Ta'ala membagi-bagikan ma'rifat dia. Maksudnya gini. Jadi maksudnya kita hidup di dunia ini, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala tak sama. Kan tak sama. Kerana apa kita kata tak sama? Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala telah membagi-bagikan ma'rifatnya itu kepada orang. Kan? Kawan ni dapat bahagian ma'rifatnya begini, kawan ni pula dapat bahagian ma'rifatnya begini. Dia tak sama. Kalau bahasa kita macam kita kata bagi pusaka lah, kawan ni dapat pusaka banyak ni, kawan ni dapat banyak ni, kawan ni kurang sikit, kawan ni banyak sikit. Macam itulah orang yang hidup dalam dunia ini mendapat ma'rifat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama. Tak sama, ada kurang lebihnya. Ada orang yang dapat banyak ma'rifatnya, ada orang yang dapat sedikit, ada orang yang tak dapat langsung, tak dapat bahagian langsung ma'rifat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi di sinilah tuan-tuan puan-puan hadirat sekalian bahawa ma'rifah ini dia termasuk di dalam rezeki. Dia termasuk di dalam rezeki, tetapi rezeki yang bahagiannya rezeki ma'nawi. Kerana rezeki itu dia ada dua. Ada rezeki hissi, rezeki yang boleh kita nampak dengan panca indera mata lahiriah, dan juga ada pula rezeki maknawi, rezeki yang tak dapat kita lihat dengan mata kasar. Contoh seperti ilmu dan ma'rifah. Ilmu dan ma'rifah ini termasuk di dalam rezeki maknawi. Bila kata rezeki, maka dia masuk dalam firman Allah Ta'ala, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Dia masuk dalam firman Tuhan, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum.
kami sesungguhnya kami telah membahagikan di antara mereka akan rezeki-rezeki mereka. Jadi bila masuk dalam kata rezeki yang sudah dibahagi, kaedahnya ar-rizqul maksum la yazid wa la yanqus. Rezeki yang sudah dibahagikan oleh Allah, maka rezeki ini tidak akan bertambah dan juga tidak akan berkurang. Maknanya kalau seorang itu diberi banyak tu, tetap dia dapat banyak tu, tak kurang tak lebih. Jadi demikianlah juga tuan-tuan, ma'rifah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala adalah rezeki yang sudah dibahagikan. Sebab tu kita tengok orang hidup dalam dunia ni, makrifah mereka tak sama. Orang yang makrifahnya ni, dia ni lebih sikit, dia ni kurang sikit, dia ni tinggi, dia ni sederhana makrifahnya, dia ni pula makrifahnya rendah. Ada yang tidak ada langsung. Kerana apa? Kerana perkara ini sudah siap dibahagikan oleh Allah Ta'ala di azali. Bahagi itu bila? Kita tengok dia sebut bahagi itu atas segala roh sekalian manusia, iaitu atas roh sekalian manusia, iaitu ketika mana? Ketika Allah Ta'ala berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Dalam surah Al-A'raf ayat 172 disebut, Tuhan kata, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Qalu bala syahidna, semua roh-roh jawab, bahkan ay anta rabbuna, yani engkaulah Tuhan kami, kami bersaksi. Jadi di situ roh-roh kita ini sudah mengenai Allah. Tapi tahap pengenalan roh kita kepada Allah tak sama, kerana sudah dibahagikan oleh Allah Ta'ala bahagian makrifah itu masing-masing. Baik, maka suka saya nak kongsikan lagi dan nak terangkan lagi supaya kita faham bahawa apabila disebut di sini membagi ia pada azalinya akan mengenalnya, yakni akan makrifahnya itu, maka di sinilah makrifah itu ada beberapa bahagi yang selalu saya uraikan, terangkan kepada tuan-tuan. Itu ada 4 bahagi, tapi kali ini lain. Makrifah di sini dia ada 3 jenis, 3 bahagi. Pertama, dia panggil makrifah ijmaliyah, itu satu. Yang kedua, ma'rifah tafsiliyah, 2. Dan yang ketiga, ma'rifah ilhamiyah, 3 jenis. Ijmaliyah, tafsiliyah, ilhamiyah. Ada 3 jenis ma'rifah di sini. Maka ada orang yang mendapat makrifah pada Allah Ta'ala secara ijmaliyah, dan ada orang yang mendapat makrifatullah, dikenai Allah secara tafsiliyah, dan ada juga orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan secara ilhamiyah, ilham, kan? Untuk kita nak bagi. Jadi maka setiap daripada 3 bahagian makrifah ini, kan, maka ada pemberian dan juga anugerah Allah Ta'ala yang dibagikan oleh Allah Ta'ala semenjak di azali lagi. Baik, kita tengok. Ada orang yang mengenal Allah tapi dikenai Allah ini secara ijmal, dipanggil ijmaliyah. Lagu mana yang kata secara ijmal? Dikenai Allah Ta'ala itu ada Allah sedia,
Allah kekal, Allah menyalahi bagi segala yang baru. Itu secara ijmal. Ataupun siapa macam kita dah mengaji, Allah Ta'ala Tuhan kita ini Tuhan zat yang wajib al-wujud, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang maha suci daripada segala kekurangan. Ini kita panggil ma'rifah ijmaliyah. Ada orang yang kenal macam tu ya. Kalau tak tanya, kita tanya orang kampung, tengok kenal tak Tuhan? Kau kenal Tuhan tu zat yang wajib wujud, bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, suci daripada segala sifat kekurangan. Kenal dah lah tu, tapi kenal secara ijmal, umum. Bahasa kita panggil secara borong lagi lah. Secara borong, umum gitu. Pun kenal juga ada orang yang dapat bahagian makrifat tu. Maka bahagian makrifat ini dipanggil bahagian bagi ahli Islam, dipanggil kebanyakan orang Islam. Dan ada pula yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya makrifat tafsiliyah. Maknanya dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tafsil. Tafsil ni bahasa kita panggil terperinci. Terperinci dipanggil. Lagu kita dah ngaji sifat 20 adalah wujud, artinya ada. Apa makna ada? Dia orang pula apa makna ada Allah? Patut dalil menunjuk kata ada Allah, lawannya tiada, apa semua cara tafsil. Sekira-kira kalau orang tanya dia lagi, minta tolong urai, dia boleh urai. Kalau orang mendatangkan kepadanya syubhat, maka dia boleh rongkai syubhat tersebut. Dia boleh rongkai syubhat tersebut. Ni mana kenal Allah secara tafsil, dipanggil secara terperinci atau detail dipanggil. Maka yang ni dia panggil untuk ahli iman, orang-orang yang beriman. Maka orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mengenai Allah Ta'ala secara tafsiliyah, secara tafsil. Baik, jadi kebanyakan kita orang awam ni dua ni ya, ma'rifat ijmaliyah dan juga ma'rifat tafsiliyah. Ini kebanyakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenal Allah, mengenai secara ijmal, mengenai secara tafsil. Siapa kita dah ngaji sifat 20 itulah. Baik. Ada poin yang ketiga dipanggil ma'rifah ilhamiyah. Ma'rifah ilhamiyah ini atas lagi, tinggi lagi daripada dua ma'rifah yang tersebut. Maka ma'rifah ilhamiyah ini ghalibnya bagi para awliya, para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, wali-wali Allah. Kerana mereka ini mengenai Allah melalui ilham, jadi campakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam hati mereka. Tuhan campak ma'rifat, Tuhan buka ma'rifat ke dalam hati mereka, maka mereka mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ma'rifat ilhamiyah ini untuk siapa? Untuk ahli ihsan. Kan? Ahli ihsan. Pasal apa kita kata begitu? Kerana martabat agama dia ada 3 martabat: Islam, iman, ihsan. 3 ini bagi maratibuddin, martabat atau tingkatan agama. Jadi tingkatan agama ni ada 3. Ada tingkatan Islam, ada tingkatan iman, ada tingkatan ihsan. Jadi ma'rifah ijmaliyah itu tingkatan Islam. Ma'rifah tafsiliyah itu untuk tingkatan iman.
ma'rifah ilhamiyah, itu untuk tingkatan ihsan. Ini martabat agama, kerana benar ini datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang masyhur, hadis Jibril alaihi salam kan. Malaikat Jibril datang tanya kepada Nabi, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Ini isyarat kepada maratibuddin salasa, al-Islam wal iman wal ihsan. Martabat agama itu 3: iman, Islam, iman dan ihsan. Sebab itu tuan-tuan perempuan hadirin hadirat sekalian, martabat seorang ketika menyebut la ilaha illallah sama ada? Tidak. Orang yang martabat Islam disebut la ilaha illallah, dia hanya beriman secara umum Allah jua Tuhan. Adapun martabat la ilaha illallah pada martabat ma'rifah tafsiliyah, maknanya lain. Maknanya la mustaghniya an kulli ma siwa wa la muftaqira ilai kullu ma ada illallah. Tidak ada zat yang terkaya daripada segala yang lain. Tidak ada zat yang berhajat kepadanya oleh semua perkara melainkan Allah. Ini makna la ilaha illallah pada martabat iman, dipanggil ma'rifah tafsiliyah. Jadi tak sama. Begitu juga orang yang ma'rifah pada martabat ma'rifah ilhamiyah, la ilaha illallahnya maknanya lain. La mawjud illallah, la fa'ila illallah, la qadira illallah, la murida, la alima, la hayya illallah. Semua tidak ada yang berbuat melainkan Allah, tidak ada yang kuasa melainkan Allah, tidak ada yang mengetahui melainkan Allah, tidak ada yang hidup melainkan Allah, seterusnya. Ini makna la ilaha illallah bagi ma'rifah ilhamiyah pada peringkat, pangkat atau tingkat martabat orang ihsan. Jadi sama dah? Tak sama. Bila tak sama tu pula yang kita sebut di sini, Allah dah bahagi dah. Kawan ni ma'rifatnya bahagian ni, kawan ni untuk bahagian ni, kawan ni untuk bahagian ni. Jadi tak sama. Nah, inilah maksud alladzi qasama fi azalihi ma'rifatahu ala arwahil anam, yaitu Allah Ta'ala yang telah membahagikan pada azali lagi akan mengenalnya atas segala roh sekalian manusia. Jadi tak sama tuan-tuan. Itu kita tengok kan, tahap keyakinan kita bukan sama. Rambut sama hitam tapi hati tak semacam. Tahap keyakinan orang tak sama walaupun rambut sama hitam kan. Tahap makrifat seseorang terhadap Allah Ta'ala juga tidak sama. Tak sama. Kawannya makrifatnya lain, kawannya lain. Jadi kesemuanya itu mengikut anugerah yang dianugerahkan oleh Allah, yang dibahagikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak di azali lagi. Ini kita nak terangkan apa makna membahagi ia pada azali akan mengenalnya, mengenal Allah. Membahagi itu atas segala roh sekalian manusia. Itu. Maka lagi akan datang kita tahu, seperti kita mengaji kitab ni, bukan semuanya faham. Ada yang faham sikit, ada yang tak faham, ada yang buat-buat faham. Semuanya qasama, bahagian yang dibahagikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang baca sikit tapi fahamnya banyak. Itu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman,
yu'tihi man yasha. Kan dalam Quran, wallahu dzul fadlil azim. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Surah Jumu'ah kan? Kita baca surah Jumu'ah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil qudusil azizil hakim sampai habis. Dzalika fadlullahi yu'tihi liman yasha wallahu dzul fadlil azim. Kan Quran sebut. Jadi limpah kurnia Allah Ta'ala ni Tuhan nak berikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Dan Allah Ta'ala itu mempunyai limpah kurnia yang amat besar, amat hebat kan? Itu Tuhan nak bagi. Pada siapa dia nak bagi? Itu bukan guru. Guru tak boleh bagi, ustaz pun tak boleh bagi, penceramah tak boleh bagi makrifat. Dia cuma menerangkan saja. Yang bagi faham, yang membuka faham ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, maka kita tengok seterusnya lagi dia sebut wassalatu wassalamu ala nabiyyi alladhi nasha'a minhu alwujudu fil bad'i wal khitam. Baik, dia kata apa? Dia kata dan bagi rahmat dan salam. Dia mana rahmat Allah yang dipesertakan dengan membesarkan ni. Ada dan salam Allah adalah keduanya. Rahmat dan salam itu ke atas nabinya, yang jadi daripadanya, daripada Nabi itu wujud ini pada permulaan dan kesudahan. Nak erti kan tu? Inilah. Kalau kita tengok dalam kata-kata tu kan, mukadimahnya biasa ya, tapi ada tersirat di sebaliknya tu makna yang luas. Seperti mana tadi kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana Allah Ta'ala membagikan ma'rifatnya itu kan, mengikut bahagian masing-masing. Cuba tuan-tuan tengok, orang yang paling ma'rifah, paling sempurna ma'rifah terhadap Allah siapa? Ialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tu Nabi kita bersabda, ana a'lamukum billahi. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Akulah yang lebih tahu, aku yang lebih kenal Allah daripada kamu. Mana orang yang paling banyak dan tinggi, sempurna, hebat makrifatnya ialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu mengatakan bahawa roh-roh para nabi alaihi wassalatu wassalam ni tuan-tuan, mereka berada dalam medan dipanggil mayadin al-ma'rifah. Medan-medan ma'rifah. Dia macam dengan berlomba. Dia macam dengan kalau kita sebut macam dengan buat sukan lomba dah. Semua lari ni medan padang, lepas tu pakai batok sini, okey, segi pengadil tembak, pum, pakai lari, siapa yang laju ke depan dia menang. Maka macam tu kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, roh-roh para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam ini mereka berlomba-lomba di dalam medan ma'rifah. Pakat berlomba-lomba dalam medan ma'rifah. Dia sebut rakadatil arwahul anbiya fi mayadinil ma'rifah. Berlomba-lomba roh para nabi-nabi ini di dalam medan-medan ma'rifah. Tapi fasabaqatha ruhu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
dalam banyak-banyak roh itu yang maju laju lepas ke depan, iaitulah roh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi roh Nabi kita menang. Apabila roh Nabi kita menang, maka Allah Ta'ala beri pakaian ma'rifah yang sempurna kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi kita bersabda, akulah yang lebih kenal Tuhan daripada kamu semua. Inilah. Lepas tu Nabi-Nabi lain tak kenal? Tak kenal juga, tapi makrifah mereka di bawah sedikit daripada makrifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga makrifah para sahabat, bawah lagi daripada makrifah para anbiya. Begitu seterusnya makrifah para tabi'in, atba' tabi'in, ulama mutaqaddimin, mutaakhirin semakin kurang dah. Karena yang paling atas kali makrifah ialah makrifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi setelah kita tahu gitu, maka kita tengok lagi awal makrifah ni berpunca dari mana. Tengok sini. Dia kata Rahman dan salam adalah keduanya ke atas nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu yang jadi daripadanya, yakni daripada Nabi itu jadi wujud ini. Ini arti ke mana ni? Ini arti ke mana ni? Semua yang ada ini terjadi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara ini kita kena rujuk kembali balik kepada kaedah memahami nur Muhammadi. Kaedah memahami nur Muhammadi dipanggil cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan, walaupun benda ni orang duk cakap macam-macam lah pandangan, buat tu buat ni, tak apalah, baik-baik dia apalah. Kita pakai hak kita dalam mazhab kita ahli sunnah wal jamaah. Nur itu, nur Muhammad ini wujud berdasarkan pada firman Tuhan, laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sesungguhnya datang pada kamu itu dari Allah itu nur, nur dan kitab yang nyata. Jadi nur di situ, majoriti ulama tafsir mengatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada ulama tafsir kata nur di situ bukan Nabi Muhammad, tapi nur itu ialah kitab Al-Quran. Jadi wa kitabun mubin tu ulama dia bahas, wa tu ra'atab dia panggil atau tafsir. Jadi nak mentafsirkan nur tu apa? Kitabun mubin. Dia panggil kitab yang nyata. Ini mengikut setengah ulama tafsir. Tengah ulama tafsir kata tak, nur di situ lain, kitabun mubin tu lain, mughayarah dipanggil lainan. Maka murad dengan nur di situ ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana ada majoriti dipanggil aksarul mufassirin, majoriti ulama-ulama tafsir mentafsirkan nur itu ialah nur dengan makna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita ambil sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sayyidina Jabir bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi abi wa ummi anta ya Rasulullah, akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya'i. Qala nuri. Ada riwayat awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyyika, kan, thumma khuliqat minhu al-asya'u wa anta ya Jabir min tilkal asya'i. Dua riwayat. Kata Sayyidina Jabir, wahai Rasulullah, engkaulah ibu dan ayahku. Oleh itu beritahu kepadaku
Apakah permulaan pertama ciptaan yang dicipta oleh Allah sebelum Allah telah mencipta semua perkara? Maka Nabi kita bersabda, permulaan semua perkara sebelum Allah telah mencipta perkara-perkara yang lain ialah nur aku. Nur aku. Dalam riwayat yang lain Nabi kata permulaan perkara yang diciptakan oleh Allah ialah cahaya aku. Kemudian daripada cahaya aku diciptakan semua perkara, dan engkau itu wahai Jabir sebahagian daripada perkara ini. Jadi kita tengok di sini allazi minhu allazi nasha'a minhul wujud, dengan mana allazi wujidatil mawjudatu minhu, iaitu semua perkara yang ada ini punca terjadinya daripada ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita silap faham. Kita kata ambil semua perkara, ambil Nur Muhammad buat semua perkara. Tidak. Jadi nak cerita kata mula-mula yang ada sekali ialah Nur Muhammadi, kemudian baru jadi semua benda-benda yang lain. Faham tak? Bukan makna ambil Nur Muhammad tu buat ni, ambil Nur Muhammad buat ni. Tak. Bukan makna begitu. Ini yang pada dia jaga di tepi kitab Al-Qur'an dia. Bandingan dia kata seperti mana buat temikai. Cuba tengok buat temikai. Buat temikai itu takkan ambil daripada biji temikai. Nak sabar dah. Tak nak sabar. Tengok biji temikai besar mana, buah dia besar mana. Faham tak? Tengok buah temikai besar kan, biji temikai besar mana. Takkan buah temikai dia ambil daripada biji temikai. Tak, padanya kata lalu saja. Itu istilah nak lalu saja. Ini pun begitu juga. Sekalian makhluk ini mawujud ada melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu ya. Tu maksudnya fil badai wal khitam, pada permulaan dan kesudahan. Ini maksudnya dengan silap faham, pada permulaan, yakni pada permulaan kejadian dan juga kesudahan, yakni kesempurnaan kejadian. Kesudahan tu maksudnya sempurna kejadian, bukan kesudahan dengan makna berakhir. Nah, kesudahan di sini dengan makna kesempurnaan kejadian atau ciptaan. Di situ. Baik. Jadi tuan-tuan dan hadirin hadirat sekalian, itu secepis makna atau segelumit makna khutbah kita ini. Ini kita belum masuk lagi dalam kata-kata hikmah dia. Baik. Maka kita sambung lagi. Katanya amma ba'du fahazihi nubzatun latifatun ruhaniyatun nuraniyatun minal hikamil ilahiyyah al-jariyah ala lisani ba'di abidihi bitathiril qudratil azaliyah. Di bawah itu insyaAllah kena dah. Baik, kita tengok makna dia. Dia kata ada pun kemudian daripada itu, yakni kemudian daripada basmalah, hamdalah, dan seterusnya kita mendoakan supaya Allah Ta'ala melimpah dan mencurahkan rahmat dan salamnya ke atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lepas itu, maka inilah satu risalah yang kecil. Baca dulu lagi, kita terang lagi. Satu risalah yang kecil yang bangsa rohani, lagi yang bangsa nurani. Itu nak faham tu. Daripada hikam ilahiyah, tu baca hikam, jangan baca hukum. Hikam ilahiyah yang berlaku ia atas lisan sebahagian daripada hambanya, berlaku tu dengan ta'thir qudrah azaliyah.
Baik. Jadi ini tukang uslub pula, tukang gaya bahasa pula. Jadi dia kata apa? Adapun kemudian daripada itu, maka inilah satu risalah yang kecil. Asalnya tuan-tuan kalau kita terjemah dalam bahasa Arabnya nubzah. Nubzah itu maksudnya qatrah yasirah, satu titik yang sedikit saja. Titik lah kita panggil. Kalau ayat tu orang panggil titik ya. Nak cerita apa? Kitab yang ada di depan kita ni, kalau nak dibandingkan dengan kitab-kitab ulama yang besar, dia ni ibarat setitik ya. Kalau yang laut tu kita cek tangan tu, lekat setitik, banyak tu yang kita ambil, nama banyak lagi. Nampak kata hak kita tak ketemui, yang kita tak jumpa kalam-kalam ulama ni banyak lagi. Tapi yang kita baca ni hanya setitik ya. Tu mana nubzah. Orang ngaji bahasa Arab nubzah dengan mana qatratun yasirah, setitik yang sikit lagi. Tapi kita terjemah makna mafhum dengan mana satu risalah. Bila kata risalah ni apa? Risalah ni macam dengan surat kirim ya. Surat kirim ni berapa keping? Selai 2 gitu kan. Nak begitu ya. Itu panggil risalah tu. Kalau dalam bahasa dia panggil risalah ni mana al-kitabus saghir, dia panggil kitab yang kecil. Tapi risalah dalam bahasa kita panggil beberapa waraiqat qalilah. Waraiqat qalilah mana beberapa helaian kertas yang sikit kecil. Waraiqat gitu, kecil. Disebut yang kecil, maknanya tak besar. Yang kecil sini dengan mana nipis. Baik. Apa maksud nipis sini? Sebab tuan-tuan, benda itu kalau nipis kita semangat sikit lah. Oh nipis tak apa, boleh buat. Kalau benda tu tebal, jadi dia nak tak semangat ku. Sebab tu orang zaman sekarang ni dia mengaji kitab tebal-tebal, dia tak semangat. Bukan dekat orang pondok, orang pondok pun nak ngaji kitab tebal, tak mau dah. Sebab apa? Fikir nak menikah, nak ada rumah, ada kereta, nak berbini sebagainya. Tak boleh dah. Jadi bila benda tu terbaik, biasanya benda itu akan menjadi hijab. Itu hijab. Baik itu kita penipihkan kita yang terbaik bagi jadi nipih, supaya yang nipih itu insya-Allah ada nur, ada cahaya. Bila cahaya ada, insya-Allah nampak jalan. Oh kita nipih, nipih nasib baik, nipih insya-Allah kau boleh ngaji. Kalau terbaik dah. Ni mari risalah yang kecil, tapi risalah ni yang bangsa rohani. Yang bangsa rohani. Apa makna yang bangsa rohani tentang? Yang bangsa kerohanian. Maknanya apa yang terkandung dalam risalah ini bukan membincangkan mengenai fizikal, luaran, tidak. Tetapi apa yang terkandung dalam risalah ini membincang mengenai spiritual, rohani. Dia panggil kerohanian, dalaman. Ini benar dalam ni. Jadi jangan duk katalah, aku mengaji apa tak faham. Benda ni benda dalam, benda rohani. Sebab apabila rohani kita kuat, insya-Allah luaran kita kuat. Tapi bila dalaman kita tidak kuat, maka luar pun tak kuat. Itu kita tengok kenapa orang-orang dulu tidak boleh dibeli iman mereka, tidak boleh dijual, tidak boleh didagang iman mereka, keyakinan mereka. Kerana keyakinan dan iman mereka kuat. Bila kuat, tak ada siapa boleh beli. Tak ada siapa boleh beli. Ni maksud ruhani,
Benda ini benda yang datang melalui Ruhul Qudus. Apa maksud rohani? Sekali lagi, tak usah kita urai sekali ni, sekali lagi, selebih lagi. Artinya segala kata-kata yang terkandung dalam risalah ini insya-Allah rohani, maksudnya datang daripada Ruhul Qudus, roh yang suci. Siapa? Iaitu ilham ala para malaikat, dengan perantaraan malaikat, atau Allah Ta'ala ilham terus ke dalam hati seseorang itu, yang mana hatinya ketika hamba itu hatinya suci dan juga bersih, maka dapatlah orang panggil ruhani. Itu satu. Lepas tu dia sebut lagi pula, lagi yang bangsa nurani, yang bangsa cahaya. Jadi artinya perkataan-perkataan dalam risalah ini insya-Allah semua perkataan-kataannya adalah nuraniyah, cahaya, bukan zulmaniyah, bukan kegelapan. Tuan-tuan kena faham bagi elok di sini. Dia seperti mana Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa kalam kita ni kalam kan, sedang kita duk cakap ni dipanggil kalam. Kalam kita ini ada kalanya jadi ubat penawar, kan? Sebab tengok orang tu, tak kira siapa pun, tok guru ke ustaz ke, kadang-kadang bila dia bercakap, cakapan dia tu jadi penawar, ubat. Tapi ada kala juga bila seorang itu bercakap, cakapan dia itu jadi racun. Faham tak? Berarti kalau dia bercakap, cakapan itu baik, insya-Allah cakapan jadi ubat bagi hati orang yang mendengar. Kadang-kadang seorang yang mengajar itu dia bercakap, perkataannya itu jadi racun, merosakkan hati muridnya, menggelapkan lagi juga hati muridnya, kerana yang dia beri kepada muridnya bukan nur tapi zulma. Dia panggil kegelapan, dia bagi racun, membinasakan hati murid. Itu Imam Ghazali sebut. Maka demikianlah juga tuan-tuan, kalam kita yang cakap ini, kadang-kadang kalam kita itu nurani, kalam yang penuh dengan cahaya, kan? Dan ada juga orang yang cakap itu kadang-kadang terbit daripada kalamnya, kalam yang zulmani, dia panggil kegelapan. InsyaAllah semua kalam-kalam yang terdapat dalam risalah ini semuanya nuraniyah, bukan zulmaniyah. Apa tu ya? Isi kandungan semua tulisan yang ada dalam risalah ni insya-Allah semua kalam nuraniyah, mengandungi cahaya-cahaya yang dengan izin Allah akan masuk dalam hati kita, insya-Allah akan terbuka hati kita ini melihat hakikat semua perkara, melihat benda-benda yang ghaib. Masuk ghaib tuan-tuan bukan nampak jin. Tapi silap faham lah. Aku ngaji kita ni tak nampak jin pun. Siapa suruh ajar tengok jin? Nak tengok jin pergi jadi tok bomoh lah. Kita ajak tadi terbuka benda ghaib tu, nampak hakikat-hakikat yang sebenarnya. Semua perkara Tuhan buka. Gitu kan. Ini benda ghaib di dalam alam malakut, bukan benda ghaib dalam alam alam mulki. Kalau benda ghaib dalam alam mulki, nampak jin, itu makhluk halus, itu bagi benda ghaib dalam alam mulki. Adapun benda ghaib dalam alam malakut, alam atas, langit yang ketujuh sampai ke atas, langit pertama sampai ke langit yang ketujuh, itu alam malakut, terbuka rahsia-rahsia. Itu maksud nurani di sini. InsyaAllah kalam-kalamnya cahaya. Kemudian dia kata lagi, semuanya itu daripada hikam ilahiyah. Dia panggil hikam, kata-kata hikmah ketuhanan. Dah tadi apa maksud kata-kata hikmah ketuhanan?
yani al-ulum al-yaqiniyah al-kashifah an haqa'iqil asya', iaitulah ilmu ketuhanan, ilmu keyakinan yang membukakan hakikat-hakikat semua perkara. InsyaAllah kita nampak hakikatnya gini. Seperti kita mengaji ilmu, baru kita nampak apa hakikat dunia. Dunia yang duk pulun dunia, duk cari dunia, bila terbuka kepadanya hakikat dunia, Allah, maka mungkin dia tak mau dah, kan? Seperti mana Syekh Ibnu Athaillah, dia buat perumpamaan. Dunia ini dia kata seperti perempuan yang berpenyakit kusta, penyakit sopak, tapi penyakit kusta dan sopaknya itu ditutupi dengan makeup, kan? Orang bila makeup nampak tak jerawat, nampak tak tampung-tampung muka dia, tak nampak cantik dah. Tetapi apabila terbuka hakikat dirinya yang sebenar, tengok tu dia jerawat penuh, sengkla pun penuh. Itu panggil terbuka hakikat. Macam tu juga orang. Dunia ini nampak dihias dengan perhiasan, nampak cantik, tapi bila dibuka oleh Allah Ta'ala hakikat dunia, orang tak mau. Huduknya, busuknya. Kita nak macam tu lah. Bila kita pelajari, insya-Allah Allah buka hati kita, memperlihatkan ilmu-ilmu keyakinan tadi yang membukakan daripada hakikat semua perkara. Nampak, ni dia gini, ni dia gini, habis. Baik. Jadi hikam-hikam ini, kata-kata hikmah ini berlaku di atas apa, tuan-tuan? Dia kata yang berlaku ya hikam ilahiyah ini atas lisan, yakni atas lidah sebahagian daripada hamba-Nya, hamba Allah, bukan ke semua orang. Dia kata sebahagian, maknanya bukan ke semua orang. Tuhan buka, Tuhan beri, tak, hanya pada orang yang Tuhan pilih sahaja. Jangan malam ni juga, hanya orang Tuhan pilih saja untuk pelajari kita ini. Yang tak terpilih, tak lah. Yang itulah yang dipilih oleh Allah Ta'ala sahaja. Baik. Jadi kesemuanya itu berlaku tu dengan ta'thir, dengan memberi bekas qudrat azaliyah, itu dengan kehendak Allah. Jadi kita guna bahasa bintang dengan taksir. Taksir itu mana memberi bekas qudrat azaliyah, guna bahasa bintangnya, yakni dengan kehendak Allah, izin Allah. Kalau Tuhan tak kendaki, dia tak boleh bercakap lagu ni. Kalau Tuhan tak izin pun, dia tak boleh bercakap hikam-hikam ni, tak boleh. Sebab hikam dia kata hikmah, ucapannya sedikit tapi banyak ilmu manfaatnya. Baik. Lalu katanya, fabillahi aqulu innahu alimun muallimun min ghairi manqulin wala ma'qulin. Maka dengan Allah, yakni dengan izin Allah dan kehendaknya. Nak kata itu, maka dengan Allah, yakni dengan izin Allah dan kehendaknya, aku berkata bahawasanya ia Allah itu yang alim. Tuhan sajalah yang alim. Tak ada siapa yang lebih alim daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi muallim, lagi pula Allah Ta'ala itu yang mengajarkan. Tulis sikit, yang mengajar, yakni mengajak siapa-siapa yang ia kehendaki daripada hamba dia. Tulis gitu. Muallim, yakni yang mengajarkan, yakni mengajarkan sesiapa saja yang dia kehendaki daripada hamba-Nya. Tuhan ajak tu dengan tiada mangkul, yakni dengan tidak dinukilkan daripada mana-mana kitab ataupun mana-mana aqwal ulama, dan tiada ma'qul, tiada dapat fikir dengan akal. Tuhan boleh, Tuhan kita kuasa.
dia nak mengajar siapa saja, dia nak bagi ilmu. Tu sebab tu kita letak ayat di atas, yu'til hikmata man yasha. Allah Ta'ala nak beri hikmah tu kepada siapa yang dikehendaki. Wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang Allah Ta'ala berikan hikmah kepadanya, berarti Allah Ta'ala berikan kepadanya kebaikan yang amat banyak, kebaikan yang amat besar. Tengok dengan tonton, tengok Nabi Adam alaihi salam bukan tahu apa. Siapa guru Nabi Adam? Tak ada. Allah yang mengajar Nabi Adam alaihi salam tanpa mangkul dan ma'kul. Kan? Begitu juga cuba kita tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa guru Nabi kita Muhammad? Nabi Muhammad tak pernah masuk mengaji di mana maktab, mana universiti, mana-mana pusat pengajian, tak ada. Dan tak pernah sebut pun dalam sejarah ni tu guru Nabi Muhammad, ni guru Nabi Muhammad, ni guru Nabi Muhammad. Tak ada. Habis siapa yang mengajar Nabi Muhammad? Allah. Allah itu muallim. Kan? Dalilnya mana? Tengok dalam surah Al-Alaq. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah Ta'ala itu mengajar manusia apa yang manusia tak tahu. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kan? Allah Ta'ala mengajar Nabi, mengajar manusia apa yang manusia tak tahu. Jadi tak pelik kalau kita tengok, kawan tu mengaji mana, tentu dia boleh mengajar. Setahu aku dia tak mengaji mana pun. Jangan rasa pelik. Sebab 'allamal insan ma lam ya'lam. Allah Ta'ala mengajarkan manusia apa yang dia tak tahu. Tengok seperti mana Allah Ta'ala mengajar Nabi Adam, wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Begitu juga Nabi Allah Ta'ala mengajar Nabi Muhammad, wa'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah Ta'ala ajar engkau, wahai Muhammad, apa yang kamu tak pernah tahu. Banyak lagi kan. Begitulah seorang wali tiba-tiba jadi wali. Setahu aku dia tak pernah mengaji mana pun jadi wali. Tak? Kerana kaedah dia sebut sini kan, mattakhadallahu waliyan jahilan law ittakhadahu la'allamahu. Itu kaedah. Allah Ta'ala tidak akan mengambil walinya daripada kalangan orang jahil. Tapi kalau Allah Ta'ala ambil juga orang jahil itu nak jadi walinya, la'allamah, pasti Allah ajar dia. Tuhan akan ajar dia sampai dia reti, sampai dia reti, dia alim. Ini jangan pelik. Dan juga setengah orang yang mendapat ma'rifah ilhamiyah ini, dia kadang-kadang dia tak reti baca pun, tapi dia alim. Contoh seperti Sayyidi Ali Al-Khawas, guru bagi Al-Imam Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Syekh Abdul Wahab Sya'rani ni tu guru besar, alim 4 mazhab, semua bidang ilmu. Tapi akhirnya dia berguru dengan gurunya Syekh Ali Khawas. Syekh Ali Khawas tak reti baca, baca kitab tak reti, tapi ulama besar pergi mengaji kat dia. Siapa ajar dia? Allah Al-Mu'allim. Ini sebut ni, Allah itu yang alim lagi mu'allim. Dia yang mengajarkan sesiapa daripada kalangan hamba-Nya yang dia kehendaki. Ajar tu min ghairi manqulin wala ma'qul. Inilah. Baik. Lepas tu barulah kita ini nak masuk al-hikmatul ula. Hikmah yang pertama, di mana hikmah ini seperti kita sebutkan tadi, kata hikmah yang rohaniyah, nuraniyah. Situ dululah. Allahu a'lam buat mula kita ni. Subhanakallahumma wa bihamdik
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عليه. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مشكورا وتفرقنا